Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan masuk bab yang baru iaitu bentuk geometri 3 dimensi. Okay, dalam bab 6 ini ada 4 subtajuk. Okay, yang pertama sifat geometri bentuk 3 dimensi. Yang kedua bentangan bentuk 3 dimensi. Yang ketiga luas permukaan bentuk 3 dimensi. Dan yang terakhir isi padu bentuk 3 dimensi. Okay, untuk hari ini kita akan lihat 6.1, 6.2 dan 6.3 ini separuh lah. Okey, apa yang kita nak lihat hari ini? Sifat geometri. Okey, yang pertama kita perlu tahu sifat-sifat geometri bentuk 3 dimensi. Okey, sebelum ni kamu dah belajar bentuk-bentuk 3 dimensi, nama-namanya prisma, piramid, silinder. Okey, ini mesti tahulah ini asas bentuk 3 dimensi. Okay, kenapa bentuk 3 dimensi kita panggil? Sebab dia ada ukuran panjang dia, ada ukuran lebar, ada ukuran tinggi dia. Okey, sebab tu dia 3 dimensi. Kamu boleh lihat gambar tu, kamu nampak dia 3 dimensi. Okey, ada ukuran panjang, lebar dan tinggi. Okey, so untuk setiap bentuk itu, kamu mestilah tahu sifat-sifat geometri dia supaya kamu boleh buat pengiraan dengan lebih mudah. Okey, contohnya kita lihat bentuk prisma ini. Apa sifat geometri dia? Okey, dia mempunyai dua tapak yang berbentuk poligon. Dia tak cakap tapak prisma ni bentuk segitiga, tapi bentuk poligon. Okey, sebelum ni kita dah belajar apa tu poligon. So, bentuk dia mungkin tapak dia bentuk heksagon, heptagon, segitiga, segi empat. Okey, semua itu ialah prisma. So, permukaan rata dengan muka lainnya berbentuk segi empat. Okey, selain daripada tapak dia yang berbentuk poligon, okey, permukaan rata yang lain ni semua kalau kamu muka dia ialah bentuk segi empat ni. Okey, kalau kamu lihat setiap satu sebenarnya berbentuk segi empat. Okey. So, dia mempunyai keratan rentas yang seragam. Apa maksud keratan rentas? Okey, kalau keratan rentas ni daripada tapak ni kita potong tegak ke bawah ni. Okey, tegak. Okey, macam ni. Kita potong. Kita potong dia tegak lah. Okey, so dia akan mempunyai keratan rentas yang seragam. Bila kamu potong macam potong kek tu. Okey, kalau ada kek gulung tu kamu potong dia. Okey, kamu potong dia kamu akan dapat bentuk yang seragam. Okey, kalau macam ni dia berdiri, so kamu potong dia secara melintang lah. Okey, dia akan dapat bentuk heksagon yang seragam. Okey, itu maksud keratan rentas yang seragam. So, untuk piramid, kamu mesti tahu dia punya sifat-sifat geometri dia lah. Okey, dia mempunyai satu tapak rata yang berbentuk poligon. Okey, maksudnya tapak rata dia, kalau yang kamu tahu piramid semua tapak je bentuk segi empat kan. Tapi tak semestinya. Okey, kalau dia ada puncak, kemudian dia semua permukaan rata dan dia tapak dia ada bentuk segitiga, pentagon, heksagon, tak kira lah. Janji dia ada puncak. So, dia ialah piramid. Okay, muka lainnya berbentuk segitiga bertemu di puncak. Okey, yang ini semua bentuk lain dia semua bentuk segitiga lah. Okey, silinder biasa tengok kan silinder. So, kamu mesti tahu apa dia punya sifat-sifat geometri dia. Okey, iaitu dua tapak rata berbentuk bulatan. Okey, tapak ratanya berbentuk bulatan. And then, dia ada satu permukaan yang melengkung. Okey, satu permukaan yang melengkung. Yang mencantumkan dua tapak. Okey, and then cone, dia masih mempunyai satu puncak seperti piramid. Tetapi, ada permukaan dia ialah permukaan melengkung. Satu permukaan melengkung. Okey, kemudian dia ada satu tapak rata yang berbentuk bulatan. Okey, and then sfera, semua titik pada permukaan sfera mempunyai satu titik tetap berjarak sama. Okey, tak kiralah di mana dia berada. Okey, kalau kamu buat satu garisan, cantumkan di mana-mana dia ada satu titik tetap yang berjarak sama dari pusat. Jadi, sfera mempunyai satu permukaan yang melengkung. Okay. So, dalam bentuk 3 dimensi ni, selain kamu kena tahu sifat-sifat geometri dia, kamu juga perlu tahu
bentangan dia. Okey, apa tu bentangan? Bentangan ni macam kalau kita ada satu silinder ni, kita buka semua silinder ni. Macam kalau kita ada kotak kasut, okey, kita buka semua kotak kasut tu. Apa yang kamu nampak pada kotak kasut tu? Okey, so itu ialah bentangan bentuk lah. Okey. Kalau masa sekolah rendah, kalau tak silap saya, kamu dah belajar bentangan bentuk untuk untuk kuboid dan kubus. Okey, so kamu mesti tahulah macam mana kamu buka kuboid dan kubus tu, apa bentangan dia. Okey. So untuk silinder ni, okey, sebenarnya semua nota ni ada dalam buku teks matematik. Okey, kamu boleh rujuk lah. Okey, so ini ialah bentangan untuk silinder. Okey, tadi dia kata ada permukaan rata kan? Di sini ada tapak dia yang permukaan rata, berbentuk bulatan. So dia ada dua bulatan lah tapak. Okey, kemudian yang melengkung ni bila kamu buka dia, kamu akan dapat satu segi empat tepat. Okey, dia macam kalau kamu gulung tikar. Okey, tikar tu kalau kamu gulung dia bentuk silinder. Okey, ada atas dia, hujung dia. Okey, kemudian bila kamu hamparkan dia, dia akan jadi bentuk segi empat tepat. Sama macam tikar. Okey, kemudian kita lihat kon. Okey, ini ialah contoh bentangan untuk kon. Selain daripada ni, dia ada juga satu lagi bentuk lain. Okey, bentangan untuk kon. Dia boleh jadi macam ni. Okey, samalah. Sama. Ni bulatan dia. Okey, ni bulatan dia. Ini dia punya pusatnya ni lah. Dia macam tu, samalah. Okey, sama je dengan ni. Okey. So, sekejap. Oh, sorry. Dia macam ni. Yang ni sama ni. Okey, dia macam ni. Kamu gunting dari puncak. Okey, kamu gunting dari puncak ke tepi. Okey. So, ini bentangan dia. Kalau ini kamu gunting dari sisi bawah ni. Okey, kamu buka dia dari bawah ni. Ini kalau kamu buka dari atas, kamu akan dapat macam ni lah. Ini nampak ni macam kamu buka kalau kamu makan aiskrim cone, dia akan dapat bentuk macam ni. Okey, so untuk piramid, okey. Untuk piramid ni dia special sikit lah. Dia tak semestinya bentuk sama macam ni. Bergantung dengan bongkah yang dia bagi. Okey, bentuk 3D yang dia bagi. Tak semestinya bentuk 2D dia macam ni. Okey, bentangan dia macam ni. Mungkin berbeza-beza. Ingat, tinggi sending ni sebenarnya adalah tinggi segi 3. Okey, tinggi sending piramid ni ialah tinggi segi 3. Yang ini ialah tinggi piramid. Okey, yang tegak dari puncak ke bawah ke tapak, ini ialah tinggi piramid. Ini ialah tinggi sending. Okey, ini ialah tinggi sending. Okey, ini maksudnya ini ialah tinggi segi 3. Okey, kamu akan tengok nanti penggunaannya dalam pengiraan. Okey, prisma juga bergantung kepada bentuk 3D yang diberi. Tak semestinya macam ni. Bergantung kepada tapak dia. Okey, macam mana bentuk tapak dia. Sebab dia kata berbentuk poligon. Bergantung kepada soalan lah. Okey, bergantung kepada soalan. Berapa banyak tapak dia. Yang dekat sini dia ada satu tapak dia, yang ini satu. Okey, ini ialah dinding tepinya. Yang kedua, dinding tepi. Okey, yang besar ni, yang berlorek ni, segi 4 yang saya lorek ni, dari hujung ke hujung ni, ini ialah yang ini. Okey, yang ini. Okey, sebenarnya dia bergantung kepada bentuk. Okey, bentuk piramid yang biasa kita akan guna kerata rentasnya biasanya segitiga, trapezium. Okey, segitiga, trapezium atau segi 4 selari. Okey, so dia akan berbezalah bila berbeza kerata rentas, dia akan berbezalah bentangannya. Okey, so itu ialah untuk bentangan. Okey, untuk hari ini kita cuma masuk sehingga luas permukaan. Kita akan masuk juga tajuk yang ketiga iaitu luas permukaan bentuk 3 dimensi. Tapi hari ini kita akan refresh saja untuk dua bongkah lah. Okey. Yang ini kamu tak perlu salin tapi kamu kena tahulah tips untuk menjawab soalan luas permukaan bentuk 3D. Okey, yang pertama biasakan melakar bentangan bentuk yang diberi.
Kemudian dah lakar bentangan dia, masukkan ukuran panjang setiap sisi. Okey, kemudian kenal pasti bentuk yang menggunakan ukuran tinggi. Okey. Ni kena tahulah, tadi saya dah tunjukkan yang mana tinggi piramid, yang mana tinggi segitiga. So, dia biasanya kena guna teorem Pythagoras lah. Okey. Kemudian sentiasa menulis rumus di awal setiap pengiraan and then masukkan nilai yang betul berpandukan rumus. Okey, so kita lihat dekat sini. Contoh yang pertama, hitung luas permukaan bentuk geometri yang berikut. Okey, hari ini kita cuma lihat kubus dan kuboid sahaja. Okey, so kita ada apa ni, kubus. Okey, di mana semua sisinya 4 cm. Okey, so tips tadi saya kata lukis dia punya bentangan. Okey, bentangan kubus ni. Okey, kamu tahu kubus ada berapa sisi? 1, 2, 3. Okey, atas, bawah, 4, 5 dan depan dia 6. Okey, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. So dia ada 6 permukaan. So bila kamu lukis bentangan, pastikan ada 6 permukaan ni lah. Okey, sebabkan dia ialah kubus, semua sisinya adalah sama. So semua sisinya ukurannya, saya kata tip tadi masukkan ukuran. So semua sebenarnya sisinya ialah 4, 4, 4. Macam ni lah. Okey, 4. Okey, kemudian kalau kamu lihat dia kata hitung luas permukaan. So hitung setiap ni lah. 4 darab 4, 16. 4 darab 4, 16. Okey, ni semua kamu kira dia punya luas permukaan. Okey. So ini dia punya perkiraan dia lah. Kenapa 6 kali luas segi 4 sama? So kalau kamu kira, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segi 4 sama. So kira-kiralah luas segi 4 sama. Tadi kamu dah kira kan? So 16 dekat sini. So 6 darabkan dengan 16. Okey, so jawapannya ialah 96. So untuk soalan seterusnya, okey, berkaitan dengan kuboid. Okey, so kita ada kuboid macam ni. Okey, di mana sisi dia di sini ialah 4 dan 4. Dia panjangnya ialah 7. So lukis dia punya bentangan, masukkan dia punya ukuran. Okey, dah tahu semua ni. Okey, dah masukkan, carilah dia punya luas setiap permukaan itu. Okey, cari luas permukaan. Kemudian dia tulis kat sini, luas permukaan kuboid ialah 4 kali luas segi 4 tepat. So 4 kali luas segi 4 tepat. So 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian tambahkan dengan 2 kali luas segi 4 sama. 1, 2. Okey, 2 segi 4 sama. Okey, so masukkan nilai. Okey, sama ada kamu nak tulis 4 kali 28 ataupun 2 kali 16. Okey, terus dia boleh lah. Okey, so kamu akan dapat dia punya jumlah luas permukaan untuk kuboid ini. So, setakat ini sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung dalam pembelajaran akan datang. Terima kasih.